بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح الشيخ المفسر رحمه الله تعالى وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. أستغفر الله. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang ni sekali lagi diberi taufik, boleh kita dapat berjumpa, boleh kita dapat usaha dan juga dapat bersama-sama merenungkan apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui tafsir Nurul Ihsan pada juzud yang ke-30. Sekarang ni kita berada pada surah An-Naba. Ayat yang sebelum daripada ni Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan hari kiamat. Inna yawman fasli kana miqata.
yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Itu kelakuan apabila ditiup sangkakala kali yang kedua, Allah Ta'ala mencerita tentang keadaan manusia ketika tu datang kepada padang mahsyar dalam keadaan berpuak-puak. Pitu langit akan dibelah, pecah, sehingga para malaikat tu menurun daripada jalan-jalan langit tu, turun kepada bumi yang mahsyar tu, supaya mereka melikungkan puak-puak orang yang dibangkit pada masa tu dan halau mereka itu kepada mahsyar, pada tempat beripung. Maka alhamdulillah, Allah Ta'ala berfirman lagi pada hari ini. Allah Ta'ala kata, qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Satu ayat tu, لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Satu ayat, لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Maka Allah Ta'ala berfirman, berhubung kait pula dengan hari kiamat tu lagi, sambungnya daripada ayat yang kita baca sebelum ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Apa arti dia? Kata mufassir kita, dan di jalan. Tersambung daripada ayat sebelum tu. Allahu Akbar. Dan di jalan akan segala bukit itu daripada tempatnya, maka jadilah iyo seperti debu yang terbang oleh angin berhamburan. Tu sambungnya daripada hak kemarin tu, kemarin dulu tu dah. Allah Ta'ala kata, wasuyirat, dan di jalan. Maksud di jalan tu bukan di perjalan. Maksud di jalan yakni dihilangkan. Sebab itulah ulama mentafsirkan suyirat ay uzilat. Maknanya dihidalankan, di jalan dan di jalan. Yakni dihilangkan. Allah Ta'ala menghilangkan. Maksud dihilang di jalan tu yakni Allah cabut bukit daripada tempatnya. Allahu Akbar. Pada hari kiamat tu, bukit yang kita duk tengok atas muka bumi ni banyak mana bukit. Allah Ta'ala menghilangkan bukit daripada tempatnya pada hari itu. Tempat yang kita duk tengok bukit lelening tu, dia tak akan bertepat pada tempat dia dah. Allah cabut bukit daripada tempatnya. Tu wasuyiratil jibal. Allah, segala bukit-bukit. Dan di jalan, dihilang, dicabut akan segala bukit itu. Segala bukit yang ada di atas permukaan bumi ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cabut, Allah Ta'ala hilang, Allah Ta'ala buang daripada tempat dia.
Allah Ta'ala jalan tu di jalan daripada tempatnya, tempat bagi segala bukit itu. Allah Ta'ala perhilang, Allah Ta'ala mencabut, Allah Ta'ala buai tubik daripada tempat-tempat dia. Ya biasa tempat di mana tempat tu tidak ada bukit lagi. Allah Ta'ala buai tubik, Allah Ta'ala cabut tubik. Moga jiban ni ibarat paku bagi bumi. Bila dicabutkan paku, ketika tu bumi mulailah akan dilipat dan mulailah akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala kata di jalan akan segala bukit itu daripada tempatnya. Fakanat saraba. Maka jadilah ia segala bukit itu. Jadilah segala bukit-bukit yang Allah Ta'ala jalan, Allah Ta'ala perhilang daripada tempat dia tu. Jadinya saraba. Apa saraba? Seperti debu yang terbang oleh angin. Ini syarah kita, ia terjemah dengan seperti itu. Itu sudah isyarat dah tu. Kata pada ayat Quran saraban itu berlaku tashbih. Kalau kita mengaji di segi ilmu ma'ani, ilmu bayan, kita akan bertemulah satu bab, iaitulah masalah tashbih dalam bab tu. Di sini berlaku tashbih balik. Nampaknya apa ni? Fakana saraba. Maka jadilah ia segala bukit tu. Bukit yang duk nampak tu pada hari tu. Jadi seperti debu yang terbang oleh angin. Allahu Akbar. Nampak supaya debu yang terbang dah. Apa maksudnya? Bukit tu dijadikan seperti debu. Apa maksudnya bukit dijadikan seperti debu? Situ kita tanda molek. Kita tanda taruh sikit pada kata seperti debu tu. Kita kawak lagu ni. Tu. Tulis situ. Tulis betul kata seperti debu. Yakni, buat gitu. Yakni seperti debu. Seperti debu pada pihak ringan dan mudah hanyut. Pada pihak ringan dan mudah hanyut. Tu. Sambung lagi. Maka pada hari itu engkau akan nampak. Pada hari itu engkau akan nampak debu tanah yang sudah hancur dan bertaburan di atas udara dan berupa bukit-bukit yang terbang atas udara. Padahal bukan bukit yang sebenar. Tu maksud dia. Jadi kalau kita tengok ni Allah Ta'ala bila berlaku ribut misalnya kita cuba tengok ribut-ribut di tempat kuat-kuat tu. Berlaku ribut kuat-kuat, kadang-kadang ia pupuk mari, ia bawa mari segala tanah. Maka kalau pasal ribut kuat lagi, tornado dan sebagainya, ia bawa mari. Kita nampak macam dengan bukit dah. Hitam mari, padahal tu bukan bukit, itu tanah. Itu tanah sebenarnya. Tanah debu ni yang hancur dan akan dipupuk oleh angin, dibawa pergi ke udara sehingga kita nampak bermacam dengan rupa bukit. Pada masa tu seperti itu juga Allah Ta'ala kata, bukit-bukit akan dihilangkan daripada tempat dia. Tempat dia Allah Ta'ala letak bukit ni tak ada lah, Tuhan cabut habis bukit. Dah hancur lebur habis bukit. Tetapi yang kita nampak hitam berupa bukit tu sebenarnya tu bukan bukit dah. Itu sebenarnya debu dah yang sudah hancur dan berterbangan. Terbang. Allahu Akbar. Pada masa tu nampak hitam serupa macam bukit. Kalau kita tengok tu macam bukit berjalan boleh.
Macam dengan bukit terbang. Padahal bukit mana boleh terbang? Bukit tak ada terbang dah. Hancur habis dah. Yang nampaknya debu. Tapi debu yang berbentuk bukit-bukit-bukit. Yang terbang atas udara. Allahu Akbar. Tu makna suyiratil jibalu fakanas saraba. Maka Allah dan di jalan, yakni dihilang akan segala bukit itu daripada tempatnya, tempat bagi segala bukit tu. Maka jadilah ia segala bukit tu seperti debu yang terbang oleh angin. Macam debu yang terbang dah. Padahal debu dah lah tu debu yang terbang dah. Tapi dinampak berbentuk bukit. Dinampak berbentuk bukit. Macam mana rupa? Debu yang terbang oleh angin berhamburan. Berhambur di rata-rata. Tu Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keadaan Allah Maha Kuasa. Kalau kita tengok tornado lah. Ribut kuat-kuat apa semua dah. Allah, depression ke apa semua hot lalu. Mari tu pun kita tak tahu nak bayang. Kita tak tahu nak tahan dah. Dengan kekuatan Allah SWT menjalankan tanah-tanah tu. Tuhan mengkumpul. Kadang-kadang bawa pergi sapa kepada rumah-rumah kada yang nak. Nampak macam dengan bukit. Padahal tu bukan bukit tu tanah. Begitulah juga pada masa tu. Bukit yang kita nampak ni sudah tidak ada. Allah Ta'ala cabut tu habis. Dan semua akan berterbangan. Maknanya berdebu habis. Hancur debu habis dan berdebu semua. Yang kita nampak tu rupa-rupa bukit ya. Padahal bukan bukit dah. Sudah jadi tanah habis. Tanah yang berterbangan di atas udara. Allah, berlaku dahsyatnya pada hari kiamat. Wasuyiratil jibalu fakanas saraba. Habis itu nah, maka selepas pada tu Allah Ta'ala terus berfirman lagi. Firmannya ini musannaf kita, syarah kita bawa mari pula sebelum nak naik kepada ayat cerita yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebut mari pula. Firmannya, firman Allah. Yang maksud firman yakni mencerita oleh Allah. Allah cerita pula pada haru-hara, yakni pada keadaan haru-hara Jahannam. Hak tadi masalah akhir hari masalah hari kiamat yang berlaku. Tetapi kelepas pada ni Allah Ta'ala bawa pula kena keadaan Jahannam pula. Allahu Akbar. Kau dekat semata dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuhan tak ada cerita daripada akhirat klik ke dunia. Tuhan cerita daripada dunia gigi-gigi. Hadap ke mati, hadap kepada bangkit, hadap kepada kubur, hadap kepada azab. Allahu Akbar. Maka firman Allah Ta'ala yang mencerita oleh Allah Ta'ala pada haru-hara ini, pada keadaan haru-hara Jahannam, neraka Jahannam, wal-iyazabillah min zalik, dan kelakuannya atau pada Jahannam, yakni atau pada haru-hara lah, ini pada kelakuan Jahannam tu. Allah Ta'ala sebut pula masalah haru-hara neraka Jahannam, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan sebut cerita tentang kelakuan neraka Jahannam, wal-iyazubillahi minha. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita lah daripada tercampak di dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut, Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Inna jahannama. Ini istiqnas mula. Nak mulai baru pula. Cerita baru. Allah Ta'ala kata bahwasanya inna. Ini sungguhnya. Bahwasa. Ini sungguh. Sungguhnya bahwasa. Sungguhlah. Jahannam, neraka Jahannam itu. Bahwasa neraka Jahannam itu. Allahu Akbar. Kanat. Ada iyo neraka Jahannam tu. Neraka Jahannam tu adalah iyo mirsada. Apa mirsada?
tempat mengintai-ngintai. Tempat mengintai-ngintai. Tempat mengita. Mirsad, tempat mengita. Allah. Neraka Jahannam tempat awak mengita. Apa makna tempat mengita? Tempat yang mengintai, tulis situ. Taruh jaga situ. Apa makna tempat mengintai? Yakni tempat yang segala penunggu neraka buat mengintai akan orang kafir. Yang akan dimasukkan ke dalamnya. Allahu Akbar. Neraka Jahannam ni tempat mengita. Tempat yang puak ahli, yang menunggu neraka tu duk mengita. Tengok bila orang kafir nak mari. Bila orang kafir nak mari. Bila sentiasa mengintai-ngintai akan kedatangan orang kafir. Bila kau mereka akan datang? Bila kau mereka yang jahat akan datang? Bila kau mereka ahli neraka akan datang? Allahu Akbar. Kalau tempat mengita, nak royak kata sentiasa disediakan dah kepada mereka tu. Sangat kita takutlah. Sangat kita takut. Tempat mana pun yang penunggu dia sentiasa duk ngita-ngita, tempat awak mengita, tempat tu kita kena bimbang. Tempat tu kita kena cuma. Kita nak lalu, kita kena cuma, kena jaga betul-betul. Jaga baik-baik. Allah. Lebih lagi tu bukan biasa orang biasa. Malaikat yang duk jungu neraka. Mereka duk mengita di neraka Jahannam tu. Mirsadan ni maknanya tempat mengita. Tempat yang pun malaikat-malaikat penunggu neraka duk mengita. Cek tengok. Bila nak mari? Aku nak tahu. Aku nak jet. Aku nak hancurkan. Aku nak masukkan dalam neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ingat ayat Quran. Wasiqal ladhina kafaru ila jahannam zumara. Allah Ta'ala sebut. Dihalau, dihammak puak-puak orang kafir tu kepada neraka Jahannam. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah min zalik. Dihalau, dihammak puak-puak orang kafir kepada neraka Jahannam zumara. Allah Ta'ala royak berpuak-puak, segeruk. Ramai yang mari semua. Siapa habis manusia. Tu dihalau tu baik mari segeruk. Mari satu grup. Tu dia. Allahu Akbar. Dihalau akan orang kafir tu kepada neraka Jahannam zumara. Hatta sehingga iza ja'uha, sehingga mereka orang kafir tu bila mereka datang sampai kepada neraka Jahannam, futihat abwabuha, pintu-pintu neraka Jahannam dibuka. Pintu buka. Allah Ta'ala buka pintu neraka Jahannam sambuk dah. Puak malaikat dah ngita bila nak mari. Bila nak sapa. Sedia dah. Orang panggil sentiasa sedia. Tidak ditangguh walau 1 minit pun. Bukan kata bila sapa neraka Jahannam tu, sapa di pintu, duk kera dulu puak malaikat tak kerja lagi kan. Dak. Tiap-tiap minit sentiasa bersedia untuk masukkan ke dalam neraka Jahannam tu. Wal-iyazubillah min zalik. Allahu Akbar. Bukan kata nanti dulu tak proud lagi. Oh molek. Kalau ditangguhkan 1 minit pun 1 bahagian bagi kita dah. Kalau ditangguhkan 1, 2 minit, 3 minit, 5 minit, dah lu tak usah masuk lagi 5 minit. Allah pun mujud cakap, ni tak ditangguh-tangguh. Bila sapa kepada tu, futihat abwabuha faqala lahum khazanatuha. Puak-puak duk tunggu neraka Jahannam tu pakat royak tanya. Sebelum daripada nak hauk ke dalam neraka tu, buat tanya dulu. Tanya tu bukan kerana dak. Sebab gana-gana pun, dia kena masuk neraka semata dah. Tapi tanya tu orang panggil nak buat menyakiti, nak bertambah sakit hati lagi. Tambah sakit hati lagi.
Alam ya'tikum rusulum minkum. Malaikat, puak-puak malaikat duk tunggu neraka tanya kan? Alam ya'tikum. Puak kafir. Masa duk dunia hari tu tidak ada lagi ke puak-puak rasul mari dak royak buku-buku ni. Tidak ada lagi ke ulama-ulama, tok-tok guru duk menyapa perkara-perkara menakuti, perkara-perkara yang berkaitan dengan kiamat ni. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Puak-puak rasul tak ada lagi duk baca Quran, puak mu dengar lagi kerana pun tak ada dengar lagi kerana orang duk mengajar Quran. Tak ada dengar lagi kerana ayat-ayat Quran. Tak dengar lagi kerana tafsir-tafsir Quran. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Dan tidak kau puak-puak rasul tu pakat menakuti. Tak ke puak-puak rasul duk royak, duk menakuti dah. Kata puakmu akan dapat berjumpa neraka jahanam. Kata puakmu akan dapat berjumpa hara-hara kiamat. Puak tu tak royak lagi kerana. Tak ada royak lagi kerana. Berita tak sapa lagi kerana. Tak sapa lagi ke? Yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Puak kafir jawab lagu mana? Qalu bala. Mereka sudah datang. Mereka sudah cerita. Mereka sudah memberitahu. Mereka sudah menakuti. Mereka sudah baca Quran. Kami sudah dengar ayat Quran. Kami dengar dah ayat-ayat tu, tafsir-tafsir tu. Bala. Dengar dah. Tapi tunduk kepala saja nak buat gana dengar dah. Tapi engkar. Bila engkar hati tak terima walau dengar pun saja. Dengar saja. Bila tutup mata hati, Allah Ta'ala tudung mata hati. Sebab tu kita disyukur pada Allah. Terima kasih banyak-banyak. Bila kita dengar ayat Quran, bila kita dengar orang baca tafsir, hati kita rasa terima lagi. Hati kita rasa gemetar lagi. Rasa takut lagi. Terima kasih. Itu tanda. Terima kasih kepada Allah. Kerana itu tanda kata hati kita tidak tertutup lagi. Orang kafir ni bila dengar ayat Quran biasa. Tak ada rasa gapo-gapo kepada dia. Orang yang tidak beriman dengan Allah, bila dengan ayat Quran dibaca, mereka tidak rasa gapo-gapo. Karena itu tanda hati mereka tertutup. Tu. Mereka kata, dengar dah. Siapa dah? Qalu bala. Siapa dah? Walakil haqqal kalimatul azabi alal kafirin. Allah, benar ni takutnya. Tetapi walakin haqqat kalimatul azab. Tetapi Allah telah tetap pada sedia kala lagi kata dia akan azab orang yang kafir. Sekian. Allah, ni kita tak tahu ni. Kita tak tahu ni. Sebab tu kita ni jangan buat sedar. Walaupun kita orang beriman dah sekarang, walaupun kita mukmin Islam dah sekarang, jangan buat sedar. Kerana hujung jatuh bagi manusia tak ada siapa dia tahu, malaikat Allah. Tak ada dia dapat tahu hujung jatuh. Kita nak berjatuh hujung kita tu di Islam ke di kufur wal iazabillah, belum tentu lagi. Kerana belana kan banyak dalam kalangan orang dulu pun seumur hidup dia tu kufur dengan Allah. Seumur hidup dia deraka kepada Allah. Tetapi akhir sebelum pada mati, diberi hidayat kepada dia masuk Islam dan mati dalam keadaan itu pun banyak. Dan banyak juga dah orang yang dulu-dulu seumur hidup dia tu dalam amal ibadat. Seumur hidup dia tu dalam keadaan taat kepada Allah. Akhirnya dibalik di akhir hujung jatuh hayat dia, dimati dalam kufur. Kita tak tahu. Sebab tu bila kita tengok orang yang deraka kepada Allah, bila kita tengok orang Islam kita kan, yang tak taat kepada Allah, yang tak semaya, kita tengok orang yang tak puasa, kita tahu orang tu tak mengaji, kita tengok orang tu tak buat amal ibadat, yang segera mencela dia. Kalau nak kata pun kata sekadar mana syarat beri kita kata.
Jangan melampau. Jangan kata, mung ni ai tak reti sungguh. Kata-kata siapa ke seakan-akan dia tu ahli neraka. Jangan kata gitu. Kerana kita tidak tahu hujung jatuh bagi kita masing-masing. Kita tak tahu. Tu. Sebab itulah tetap hati kita doa kepada Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah, sudahilah kehidupan kami ini dengan mati dalam iman. Mati dalam iman, ya Allah. Duduk lagu tu. Walakil haqqal kalimatul azabi alal kafirin. Suara pok malaikat pakat ayat. Qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Allahu Akbar. Pok malaikat ada tunggu saat ni tu. Kata mari suara pakat mari. Hey, masuk ulemu ke dalam neraka jahanam. Masuk weh. Pintu neraka jahanam tu banyak pintu pula. Tok. Patak dia tu berpuluh-puluh tahun. Dan disebut dalam satu hadis 80 tahun. Ada juga satu kubur neraka jahanam tu 80 tahun. Daripada mulut dia sampai ke patak dia tu 80 tahun perjalanan baru sampai ke patak. Dalam dia. Luah tak berkira lagi. Masya Allah. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita lah daripada neraka jahanam ini. Allah. Maka Allah Ta'ala sebut neraka jahanam itu ada ia tempat mengintai-ngintai. Allahu Akbar. Litaghina ma'aba. Bagi segala kafir tempat kembali. Bagi itu orang panggil takluk sakut kepada kembali di belakang tu, tempat kembali tu. Jangan baca, kalau baca tak letak wimolat tu, kita nak kadang-kadang kita telajak baca tu, tempat mengintai bagi segala kafir. Bukan makna itu. Tempat mengintai. Suka datu ya. Lepas tu bagi tu terjemahan daripada litaghin pula tu. Kena sakut molek, kena kit, kena garis sem molek lah. Tu. Jadi jahanam tu tempat mengintai-ngintai. Litaghina ma'aba. Bagi segala kafir tempat kembali. Yakni jadi tempat kembali bagi segala kafir. Tempat kembali. Apa tempat kembali? Jadi tempat yang disediakan. Tempat yang disediakan bagi orang kafir. Itu tempat cadar dia, tempat duduk dia, maaf dia, maswa dia, tempat duduk dia tu. Allahu Akbar. Nakkah kita? Sungguh pun dunia ni kita duduk dalam keadaan kemewahan. Rumah besar. Allahu Akbar. Tandah bilik mandi dia tu boleh buat rumah tetamu. Boleh buat samuk tetamu. Kemewahan dunia duduk senang. Tetapi bukan tempat hakiki. Tempat hakiki dia tu neraka ke syurga tu je kita manusia ni. Tapi bagi orang kafir, syurga neraka jahanam itulah ma'aban littaghin. Jadi ma'aban tu kira mari khabar kanat lagi tu. Tu khabar kanat juga. Maknanya jadi tempat kembali bagi segala kafir. Dan itulah sejahat-jahat tempat duduknya. Seperti Allah Ta'ala kata pada ayat dulu tu lah. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Di situlah neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat duduk bagi orang yang takabur di dunia ni. Takabur, sombong hati, tak mau nak tunduk kepada kebenaran Islam. Tak nak tunduk kepada kebenaran Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkar kenabian Muhammad, ingkar ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat dia, dan itulah sejahat-jahat tempat bagi mereka. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu neraka jahanam. Waliyazabillah. Tiap-tiap kali kita dengar lapar neraka ni, mintalah Tuhan pelindungkan kita. Sebut wa na'udzubillahi minha
Wa na'udzu billahi min zalik. Katakanlah segala perkara kita, ya Allah minta jauh, minta jauh. Tak pandai bahasa Arab pun, bahasa Melayu, minta jauh lah. Minta jauh lah. Sebut dengan neraka, minta jauh. Dengan syurga, mohon kepada Allah untuk jadi ahli dia. Allahumma ja'alna min ahliha. Katakanlah, ya Allah jadikanlah kami daripada ahli syurga. Dengar buku syurga, minta Tuhan we masuk ke syurga. Tu. Kalau dengar buku azab, dengar masalah jahannam, minta Allah pelindung. Tu kita. Tu lagu tu dah. Kalau begitu, kata dia lagi, bagi segala kafir-kafir itu tempat kembali. Tu tempat kembali dianya. Adapun orang yang beriman, orang yang beramal soleh, tempat kembali dia apa? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah, syurga Allah. Ada ayat yang lain, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa pun dihalau juga, tapi dihalau pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Pergi cepat masuk syurga tu. La ilaha illallah. Allah berpuak-puak juga, sepuak masuk ke syurga Allah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Bila mereka sampai kepada pintu syurga, nampaknya pintu syurga sudah buka siap dah. Cedek taruh, siap dah. Supaya dengan cedek dah, wiput dia mari. Tahu dah kata apa dia nak sapa. Buka siap dah. Futihat abwabuha wa futihat abwabuha. Lepas tu, malaikat Ridwan yang tunggu syurga ni pun senyum sama dia. Senyum sama. Faqala lahum khazanatuha. Puak-puak malaikat duk tunggu neraka, tunggu syurga pun. Mereka kata kepada ahli syurga pula, Salamun alaikum. Assalamualaikum bisalam. Assalamualaikum. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Selamat ke atas kamu lah. Masya Allah. Minta selamat atas kamu. Wisalat dah. Tanda dah. Kita jadi dapat bertuah. Salamun alaikum tibtum. Allah. Kamu ni di dunia hari itu, kamu ni orang baik. Kamu orang buat amalan. Kamu orang berjuru. Fadkhuluha khalidin. Masuklah. Masuk syurga. Masuk. Duduklah sampai bila-bila pun. Duduklah sampai bila-bila pun. Allah. Tu. Lepas tu ahli syurga bila masuk ke syurga, Masya Allah. Masya Allah. Jijak. Pak. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu. Alhamdulillah. Bila nak boleh masuk syurga, Alhamdulillah. Masing-masing orang bertakwa mengucap Alhamdulillah. Ni tu hidup janji. Dia tunai dah janji dia. Dia tunai dah. Dia menyempurna dah janji yang telah janji dia. Kata dia nak beri kepada kita. Dia janji dengan limpah kurnia dia aja. Amalan kita ni bukan tahap untuk nak beli syurga tu tapi dia masuk dengan limpah kurnia dia betul. Sebab itulah duk molat. Tu. Maka masuk oleh mereka itu orang kafir, segala kafir tu masuk akan dia, yakni ke dalamnya, dia rujuk kepada neraka jahanam. Akan dia tu dengan makna ke dalamnya lah, kerana udkhuluha tu maknanya udkhulu fiha. Kalau kita mengaji kat orang panggil hazah dah lah tu. Hazah dah. Maka masuk mereka orang kafir akan dia ni ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam tu. Allah, kena jet tu. Gelegung. Neraka pun tiap-tiap kali dicampakkan orang kafir, duk minta tu tak mau, ya Allah, hal min mazid. Tu nak lagi. Neraka jahanam kata, nak lagi, tak penuh lagi. Allah Akbar. Gerlung, tak penuh lagi. Neraka pun Allah Akbar. Allah Ta'ala hatta sepuak pula mahu. Gelegung, tak penuh lagi.
No. Allah. Tu, yang neraka ni kayu api dia yang manusia tu dah. Neraka ni api, semakin dibubuh kayu api, semakin yang nyala. Bila kita kau bubuh kayu api, kau nyala. Pakai kayu api bagi neraka tu siapa? Manusia. Manusia dan juga batu-batu berhala tu dicapokkan juga. Allah Ta'ala tahu lagi sekali. Tu. Waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Tu neraka tu. Tu api neraka tu kena kepada manusia dah. Allahu Akbar. Tu kayu api dianya. Maka masuk mereka itu ke dalamnya. Masuklah tu. Selama-lama adalah tiada lepas kepada tempat lainnya. Tiada terlepas kepada tempat lainnya lain daripada neraka Jahannam tu. Tak terlepas ke tempat lain dah. Daklah tu sama-sama. Allahu Akbar. Bukan kata bila duduk dalam neraka dah, lepas pada tu beralih pula ke tempat lain. Tak beralih. Tak beralih-alih. Tak berpindah-pindah lagi. Duduk situ selama-lama. Begitulah orang yang bertakwa pun dia tak beralih. Dah. Masuk syurga pun Allahu Akbar. Dia takkan berpindah-pindah lah. Allahu Akbar. Tu. Allah Ta'ala sebut kena, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allahu Akbar. Allah kata, sungguhnya bagi orang yang beriman, orang yang wa'amal berjuru atas muka bumi dunia ni, adalah bagi mereka itu Allah Ta'ala cadai syurga Firdaus sebagai tempat duduk dia. Tu hewat tempat duduk syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni syurga yang tinggi sekali dah lah kelas dianya. Tinggi dah. Khalidina fiha, kekal mereka itu. Mereka berkekalan di dalamnya, dalam syurga Firdaus. Mereka kekal lah tu sama-sama. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak menuntut dah untuk nak pindah daripada tu. Bukan kata duduk lama-lama puas ya Allah nak pindah ke syurga lain pula. Tak ada perasaan puas, tak jemu. Sedap. Tidak minta kepada Allah, tidak menuntut kepada Allah untuk berpindah-pindah lagi daripada tempat tu. Kita di dunia ni dah, kita buat rumah habis 10 juta pun, kita rasa sedap cekak dah duduk rumah ni. Tapi bila duduk pergi sampai ke 4-5 tahun, rasa puas. Kalau ada duit lagi, kalau ada 100 juta lagi, rasa nak buat lagi rumah lain. Rasa nak pindah rumah ke tepi patah pula. Ni tak ada arah duit, tak ada dah. Duduk gitu, terpaksa duduk gitu. Tapi lama kelamaan akan puas. Akan jemu tempat kita duduk tu. Kalau duit sebab tu lah orang kaya kadang-kadang, dia tak puas ni, dia pergi buat rumah di tepi bukit pula. Lepas pada tu ada rumah di tepi pantai. Ada rumah di negeri itu. Macam-macam orang kaya. Dia buat rumah. Kerana dia rasanya puas bila duduk tempat tu lah lama-lama. Tapi syurga tidak. La yabghuna anha hiwala. Tidak ada. Mereka tidak pindah lagi. Itu syurga Allah. Begitu juga neraka. Tak ada pindah-pindah dah juga. Walaupun mereka nak lagi. Nak keluar. Tapi tak akan diberi keluar lagi. Allahu Akbar. Ya Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Akan jadi tempat. Tidak lepaslah kepada tempat yang lainnya. Labithina fiha ahqaba. Allahu Akbar. Tu. Labithina fiha ahqaba. Duduk ini wahan ni han pada domain mustatir dalam torin. Han pada domain dalam torin. Tu dia. Boleh juga tu. Maka dia kata labithina fiha ahqaba. Allahu Akbar. Mereka masuk dalam neraka Jahannam. Labithina fiha, apa labithin? Duduk mereka itu
Mereka itu segala kafir tu, waliyazabillahi min zalik. Mereka duduk. Tu ya ayat siap tu. Duduk oleh mereka itu. Mereka mana? Kafir-kafir itulah. Duduk mereka itu. Duduk oleh mereka itu. Puak-puak kafir tu. Duduk dalamnya. Dalam neraka itu. Hanya tafsirnya siap-siap lah. Fiha fi jahannam lah. Fi nari jahannam. Duduk mereka itu, kafir-kafir itu, duduk dalamnya, dalam neraka jahannam tu. Duduk dalam tu. Allah. Ni kira duduk bukan kira azab lagi. Oh, azab je pedih lagi. Allah, tak nak terbayang, tak boleh. Sehingga dikatakan, api yang kita nak guna di dunia ni, ibarat bunga-bunga saja. Bunga api macam mana? Api ke? Misalnya kita kata api di kayu api. Di kayu api, lepas tu gelecak tu baik mari sikit. Tu. Api hak dak pecah tu baik sikit panggil bunga-bunga dia je. Sehingga kata asap dia saja. Asap bagi api neraka jahanam je. Ni api yang kita guna ni kepanasan dia tahu itu lalu. Tapi bila berbanding ibarat dengan asap lagi bagi api neraka jahanam. Maka kalau kita bertepuh sungguh, Allahu Akbar. Jangan kita buat main-main dengan perkara ni. Jangan buat main-main. Allahu Akbar. Yang kita buat main-main. Berjumpalah akan sesat. Sesat dulu ni pendapatan. Sesat kemudian dia tak berguna. Sesat sebelum pada mati ni mulai. Takut sesat lepas pada mati tak berguna dah. Sesat le kubur. Sesat lagi orang le kubur. Tak ada faedah apa dah. Sesat yang tak boleh faedah orang panggil. Allahu Akbar. Itu dia. Duduk mereka itu, kafir-kafir itu dalamnya neraka tu. Ahqaba zarah. Ahqaban beberapa ahqab. Duduk beberapa ahqab. Yakni pada beberapa ahqab. Musanya kita datang dengan bahasa Arab mari dulu. Nanti akan tafsir maksud dengan ahqab tu gapo. Ahqab tu apa dia? Mereka duduk dalam neraka tu. Beberapa ahqab. Beberapa ahqab. Duk banyak ahqab. Apa ahqab tu yakni, kau dulu tafsir dulu. Tafsir maksud dulu. Duk beberapa ahqab yakni kekal dalamnya dalam neraka. Maksud dengan duduk beberapa ahqab tu yakni kekal. Kekal oleh mereka itu. Kekal dalamnya dalam neraka tu. Kekal selama-lamanya. Wal'iyazubillah min zalik. Lama bila sebut ayat orang kafir, bila sebut tentang ayat-ayat orang kafir, kita rasa tak apa muka kita bukan orang kafir. Jangan rasa lagu tu. Ni kata, tak apa, ni orang kafir ni, orang semua berhala ni. Tu mereka ni, oh, kita ni orang Islam. Tak apa, alhamdulillah lah. Kita kata kita orang Islam, kita tak kena perkara ni. Kita tak dapat merasai perkara ni. Kenapa? Kerana kita orang Islam. Jangan nak berbangga lagu tu. Kerana tidak ada sesiapa pun boleh tahu hujung jatuh bagi kita, diri masing-masing ni. Tak tahu. Kita akan diakhiri dengan iman ke atau dengan kufur, kita tak tahu. Sebab tak tahu ni kena jaga molek. Kena jaga baik-baik. Jaga molek. Sebenarnya Allah Ta'ala telah menetap pada azali lagi. Tuhan tetap siap dah. Tuhan tetap siap dah kita ni. Kita ni akan jadi ahli syurga ke? Kita ni akan jadi ahli neraka ke? Sudah tetap disedia kala lagi dah. Sebelum Allah Ta'ala buat kita lagi menetap dah pada azal. Kata kita ni jadi ahli syurga ke ahli neraka. Maka Nabi ada sebut rakyat dalam Sahih Bukhari. Nabi sebut. Nabi kata, sesungguhnya kita semua ni, Allah Ta'ala sudah tetap belaka dah, tepat masing-masing dah. Tekek ada belaka dah ni, ya, pada mafhum lagu tu lah. Tekek ada belaka dah ni, tekek syurga pun sudah siap dah. Tekek neraka pun ada belaka dah. Allahu Akbar. Allah.
Nabi kata lagu tu. Maka sehengganya ketika tu ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau gitu bila takdir belaka dah, Allah Taala takdir siap belaka dah, tak ada apa dah kena buat gapo lah kitanya. Adakah kita kena tinggal amal? Boleh tak kita tinggal amal? Tak kena buat amal lagi gapo, tak kena semaya bepo dah. Tak kena puasa dah, bila sampai Ramadan pun tak kena puasa dah. Zakat-zakat pun tak kena keluar dah. Segala-gala apa tak kena buat dah. Sebab apa? Sebab takdir siap dah. Bila takdir siap-siap, lagu mana pun akan masuk. Kalau ahli syurga pun, walau tak amal pun, tak buat amal pun, akhirnya akan masuk syurga ke? Kalau ahli neraka pun, buat amal banyak mana pun, akhirnya masuk neraka juga. Kalau gitu, apabila sudah tetap siap dah pada azali, kita ni orang beriman atau kafir, kalau gitu, adakah ya Rasulullah, kita pakai serah kepada takdir, kita serah pada takdir, kita tinggal amal. Kita tinggal amal. Mana Nabi kata, la i'malu, buat amal. Kenapa? Fakullun muyassarul lima khuliqa lahu. Nabi kata, dalam Sahih Bukhari sebut. Nabi kata, fakullun muyassarul lima khuliqa lahu. Buat amal. Jangan tinggal, buat. Kerana tiap-tiap orang ni, Allah Ta'ala akan beri kemudahan. Tuhan akan taufik, kemudahan. Untuk perkara yang Allah Ta'ala jadikan dia tu untuk benda tu. Apa makna? Kalau Allah Ta'ala jadikan orang ni untuk syurga, maka Tuhan akan beri dia tu mudah je kerja-kerja amalan ahli syurga. Sebaliknya kalau Allah Ta'ala jadi orang tu untuk neraka, maka mudah je Allah Ta'ala akan beri kemudahan dia untuk jalan ke neraka. Sebab itulah setengah orang bila sebut bab kebaikan, mudah ya. Mudah nak kerja, mudah tolong sebut amalan sunat tu nak kerja, sebut ngaji, nak ngaji, sebut buat tabarruk, sebut apa jalan kebaikan mereka buat. Apa saja amalan kebaikan mereka mudah je kerja. Tapi kalau amalan kejahatan, wasa payah nak tepu benda jahat sekarang ni, payah. Tu tanda, itu alamah, itu tanda bahawa orang ni amal ahli syurga. Itu tanda kata dia akan mati dalam husnul khatimah. Sebaliknya orang ni satu lagi, bila sebut masalah kejahatan, mudah. Kita berjudi, mudah. Duit kita menega, kita berjudi, mudah. Kita minum arak, mudah. Kita berzina, mudah belaka. Kalau masalah kejahatan, mudahlah kerja. Bila sebut kebaikan, pergi sejik pergi seorang mung dulu. Tak apa kawan turut pergi. Turut pergi bila tak tahulah. 4-5 kali ajak pun tak pergi. Jadi payah belaka. Kerja kebaikan. Buat khairat kebaikan. Payah. Tak ada duit sekop. La ilaha illallah. Ni. Buat tabarruk sikit masjid nak bina masjid. Ataupun ni orang pakai miskin. Ni anak yatim. Tolong pakat tolong dia. Sikit-sikit. Tak. Semula. Padahal duit banyak. Tapi untuk kebaikan sangat susah dikerja. Bila masalah kejahatan, mudah dikerja. Bila sebut kebaikan, susah kerja. Sebut kejahatan, mudah kerja. Tu. Tanda itu, orang tu tanda dah tu. Tapi kita belum tentu lagi. Tapi tanda. Rasulullah membuat tanda. Kita tengok. Ada alamat. Itu tanda. Akan mati dalam su'ul khatimah. Sebab tu Nabi tu suruh kita buat amal. Buat semaya. Puasa. Buatlah kerja. Mengaji ke apa saja. Allah. Ni sebut masalah mengaji. Malah. Kalau kita tengok, masuk dalam week. Mudah. Masya Allah. Ajak pergi berjalan. Ajak pergi, Allahu Akbar. Tu Allah susah. Tu tanda. Sebab tu jaga molek kita. Kita tak tahu tu.
Maka sekarang ni, walaupun kita tak tahu, kata kita ni akan disudahi dengan husnul khatimah ataupun su'il khatimah, tapi kedudukan kita harian ini sebagai tanda-tanda lah. Sebab itulah alhamdulillah, tiap-tiap kali diberi taufik boleh mengaji, alhamdulillah. Tiap-tiap kali diberi taufik untuk semaya, alhamdulillah. Tiap-tiap kali diberi taufik untuk zikrullah, alhamdulillah. Tiap-tiap kali diberi taufik untuk baca Quran, alhamdulillah. Kerana masih lagi diberi kemudahan kita menjadi ahli syurga. Menjadi ahli syurga. Sebab itulah mereka ni duk kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyazabillah. Maka mereka duk kekal dalam neraka Allah. Mereka kafir ni, Allah Ta'ala kata mereka tu duk berkekalan dalam neraka tu beberapa ahqab. Apa ahqab? Maka musannaf kita datangkan tafsir makna ahqab. Kata dia satu hukbun. Satu hukub tu. Hukbun tu mufrad dia dah tu. Ahqab tu jamak dia. Satu hukub tu, bermula satu hukub tu banyak mana? 17,000 tahun. Allah. Satu hukub. Hukub ni kira so Allah kata kira zarah masa, kira masa je. Sebab kita tetap tahun-tahun ni. Tapi dalam dunia ni kita kira bertahun ke? Berkorun. Kalau 100 tahun panggil satu korun. Berkorun-korun. Nanti beribu-ribu tahun. Berkorun-korun. Tu kita kira dalam dunia ni, kita kira lagu tu. Masa kita bila. Kalau setahun, banyak ni. Tu. Kalau 10 tahun, kira cara ni pula. Kalau 100 tahun, kira berkorun. Itu panggilan kita. Tapi dalam neraka tu, dia kira lagu tu. Lama ni, ahqab, hukub dia. Beberapa hukub dia. Kalau kecek bahasa kita, berkorong-korong lah. Tapi bila sebut kata korun dalam dunia ni, maknanya satu korun tu 100 tahun lah. Kita katakan. Tapi hak ni mereka duduk beberapa ahqab. Satu hukub tu banyak mana? Bermula satu hukub tu 17,000 tahun. 17,000 tahun. Satu hukub. Lepas tu berapa hukub? Allah, kau dulu. Allahu Akbar. 17,000 tahun tu, yakni nisbah pada hari akhirat. Nisbah pada hari akhirat. Karena bila sampai pada hari akhirat, satu hari di akhirat, berapa banyak mana di dunia ni? Alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat, bila berbanding panjangnya, lamanya, 1,000 tahun hak dunia. 1,000 tahun hak dunia, baru berbanding satu hari di akhirat je. Allahu Akbar. Paling bukan satu hari. Bukan satu hari. Cuba kung tengok berapa hari. 17,000 tahun. Satu tahun, 360 hari. Satu tahun, 360 hari. Pas ambil 360 tu, digali pula dengan 17,000. Boleh banyak mana. Dan ambil hasil tu, baik natijah tu, baik tu, digali dengan 1,000 pula. 1,000, yang 1,000 hak dunia ni. Allahu Akbar. Allah, banyak mana. Tu satu hukub saja. Satu hukub saja. Allahu Akbar. Lepas tu, bila habis? Tak habis. Satu hukub 17,000 tahun. Sini kita tanda lah, taruh. Jadi kata setengah, 80 tahun. Tak apalah. Kilah betul masa. Tapi kesimpulannya tak boleh keluar-keluar juga. Ya, lepas satu, masuk satu lain. Lepas tu, masuk satu lain. Lepas satu korong, masuk ke korong lain. Begitulah. Tak berkesudahan. Allahu Akbar. 17,000 tahun. Habis satu, masuk lain, kata dia. Habis satu. Yang ni habis satu hukub, masuk lain. Masuk pada hukub yang lain.
Satu hukum, satu hukum. Dah lagu tu lah. Dimakialah, begitulah. Apa dimakialah? Yang ni habis satu, masuk satu yang lain tu. Lagu tu lah selama-lamanya. Yang ni tidak berkesudahan juga. Sebab tu lah musanna kita tafsir dengan berkekalan selama-lama tu. Maknanya bila habis satu hukum ni, Allah pindah ke satu hukum lain. Tapi dalam keadaan seksa tu lah. Lagu tu lah berpanjangan selama-lamanya. Pas satu hukum ni berapa tadi? 17,000 tahun akhirat. Allah, sebab tu kita jangan tukar kesenangan yang sementara ni. Jangan tukar kesenangan sementara waktu ni. 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun pun sebentar je. Bila banding dengan kesusahan dan siksa di akhirat yang berkekalan. Jangan tukar. Jangan tukar sama sekali. Oh, ni nampak duit sikit. Pelalak mata. Sanggup menjual agama. Sanggup menukar hak dengan batin. Allahu Akbar. Terus takut kita. Jangan berzina. Kita nampak, oh sedap berzina. Hai, sedap lama mana? Berzina tu lama mana? Sebentar saja perzinaan tu. Bila sebentar tu, kita nak tukar ke kesedapan yang sebentar tu dengan azab yang berkekalan? Tidak, jangan. Minum arak, dia memang kata sedap. Padahal tak sedap pun arak, dia memang kata pahit. Tapi tak apalah serenak. Serenak sekadar mana hati. Sebentar aja. Tapi jangan sanggup tukar hak sebentar tu dengan azab yang berkekalan. Jaga gitu je. Sebab itulah kita kena hidup atas dunia dalam keadaan cuma orang panggil. Hati-hati. Hati-hati molek. Tu dia, Allahu Akbar. Cuba tengok kaji ulama-ulama dulu dah. Allah, tengok kehidupan mereka. Lagu mana? Lebih lagi kita dah turut Imam Syafi'i, Imam Maliki. Kita tengok contoh-contoh, tengok a'immatul huda. A'immah, pok-pok imam dulu-dulu lagu mana. Walaupun ilmu mereka hebat, alim. Besar, alim besar. Tapi kehidupan mereka lagu mana dengan dunia. Mereka tak tukar. Tak tukar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ni sedap seumur hari-hari. Allah. Sedap seumur. Tu. Jaga molek. Masuk satu, habis satu, masuk yang lain, kata dia. Dimakianlah selama-lamanya. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Sambung ayat lagi. Allah Ta'ala sebut, Allahu Akbar. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Tiada rasa oleh mereka itu. Tiada rasa mereka itu. Tidak rasa. Jadi tidak akan merasa oleh mereka itu. Tidak akan merasa. Tak akan merasa oleh mereka itu. Mereka itu mana? Jadi segala ahli neraka itulah. Ahli kafir khususnya. Tidak akan merasa oleh mereka itu. Puak-puak ahli neraka. Segala ahli neraka tu. Tidak rasa pada dalamnya. Nyo mana? Nyo neraka itu. Tidak akan rasa. Tidak akan dapat merasai. Puak mereka tidak akan dapat merasai di dalam neraka Jahannam tu. Tidak dapat merasa barda. Tidak dapat akan merasa sejuk. Kata dia. Tiada rasa mereka itu pada dalamnya neraka tu sejuk. Tidak akan dapat merasai sejuk. Tak dapat merasa sejuk. Kita atas dunia ni, kalau kita duduk dalam musim panas pun matahari duduk campung, duduk panas-panas pun, teka-teka panas. Bila angin lalu mari, oh sejuk. Sebentar, panas pula, sejuk pula. Lagu tu. Bila hujan pula, oh sedap, sejuk pula.
Panas. Bila masuk dalam rumah, ambil air, mari minum. Oh, sejuk pula. Tu kita di dunia bolehlah. Tapi dalam neraka, tidak akan mendapat rasa sejuk lagi. Apa maksud dengan sejuk ni? Ulama berbeza tafsir tentang masalah sejuk ni. Kita tulislah dah. Tulis jaga situ sikit. Masalah sejuk tu. Yakni, kata setengah ahli tafsir. Awak begitu. Betul sejuk tu. Kata setengah ahli tafsir. Murad dengan sejuk ialah sejuk minuman. Sejuk minuman. Ada setengah ulama kata, ini bersama berdasar daripada tafsir ulama belakang tu. Setengah ulama kata maksud dengan sejuk minuman. Mereka tak akan dapat kesejukan minuman dalam itu. So, situ. Tambah lagi. Kata setengah yang lain. Ialah sejuk angin. Kesejukan angin yang lalu. Orang itu sejuk juga. Tidak dapat kesejukan angin dalam tu dah. Allah, panas. Dan kata setengah, maksud dengan sejuk ini ialah tidur. Yang mendapat berehat dan tenang. Orang kita tidur ni, dia berehat. Berehat ni sejuk dah lah tu. Kalau tak tidur, duduk panas. Bila tidur, sejuk. Tu orang Arab berkecek lagu tu juga. Itlaq lapar sejuk di atas tidur. Kalau gitu, walau lagu mana pun, maksudnya tidak dapat ketenangan berlaku. Tak dapat kesejukan minuman. Tidak dapat kesejukan bagi angin. Tak dapatlah tidur. Tak dapat perasaan tidur dah. Dalam keadaan tu. Tak tidur. Tak tidur dah. Tak tidur pun tak tidur yang penuh dengan azab. Maksudnya tak tidur ni yang bersekali dengan azab. Patut ahli syurga tidur kan? Ahli syurga pun tak tidur kan? Tapi dalam keadaan tak tidur tu, dapat ketenangan. Maknanya tak tidur tak? Dapat ketenangan. Macam berehat dah tubuh badan dia. Dia dalam keadaan berehat dah. Berehat, betul-betul berehat. Tu. Manusia kita di dunia ni, kalau nak berehat, kena tidur lah. Barulah badan dapat berehat. Tapi ahli syurga, badan sudah dapat berehat. Sudah dapat berehat dah. Dalam ketenangan. Kalau tidur pun, jadi rupa-rupa gitu je. Bukan kata tidur sebagai tidur mengantuk, susah hati tu dah. Tak dapat kesusahan gitu dah. Tapi mereka ni, Allahu Akbar, la yazuquna fiha bardan. Tiada rasa mereka itu, tidak akan rasa oleh mereka itu pada dalamnya, dalam neraka tu sejuk. Wala syaraba. La syaraba. Waw tu atap pada bardan, la takkid pada la yazuqu. Dan tiada, ini tiada rasa mereka itu. Ini tiada rasa mereka. Mereka tak akan dapat rasa juga. Syaraban, minuman. Tak dapat rasa minuman. Minuman mana? Yang lazat. Tak akan dapat rasa minuman yang lazat, yang melazatkan badan. Tak dapat. Bermaknanya ada juga minuman. Ada juga. Ahli neraka pun dapat minuman. Tapi minuman yang tidak lazat. Sebab apa? Depan lagi nak raya. Allah Ta'ala nak sebut. Tak dapat minuman yang lazat. Tulis itu pada yang lazat. Adapun minuman yang mereka akan rasa adalah minuman yang tidak lazat. Minuman yang tidak lazat.
Tu dia. Allahu Akbar ya Rabbi. Tu dia. Allahu Akbar. La yazuquna fiha. Oh, ni bukan qadar ning Allah Taala sebut sikit ni. Banyak lagi siksaan dia. Banyak lagi. Yang kita buat main-main dengan neraka ni kecek Allah. Tak takut dah. Orang yang tak mengaji ni berkecek tak takut. Tak takut syurga neraka. Kadang-kadang rupa bernyanyi, mengejek-ngejek pula. Rupa bermain-main, berpura-pura pula dengan pekerjaan akhirat. Jaga molek kalau benda-benda kecek pe yang tak yang rupa-rupa kita bersenda-senda ni, rupa kita main-main, buat mengejek-ngejek, buat pura-pura. Tu akan membawa kepada kufur boleh. Kadang-kadang bawa kepada kufur. Ada setengah kadang-kadang kecek ni Allah tak kira. Dia kata kan? Dia kata kita. Dia kata aku ni orang jahat. Jahat dah jahat wisut selalu. Jahat wisut selalu. Dia jahat dah jahat wis habis. Tu. Jadi baik belaka tak boleh juga dia kata. Nak baik belaka kena ada orang jahat. Allah Ta'ala jadikan syurga. Allah Ta'ala jadi neraka. Nak masuk syurga belaka ke mana? Kena masuk juga neraka. Neraka Tuhan tu luah. Kalau aku tak duduk, siapa nak duduk? La ilaha illallah. Ada juga kecek ikut say lagu tu. Jaga tu murtad. Murtad cakap lagu tu. Allah. Nak baik belaka, masuk syurga belaka. Bukan dia tu yang jadikan neraka juga. Neraka tu yang luar-luar tu. Kalau aku tak ada pihak nak duduk. Tu dia. La ilaha illallah. Jaga-jaga mulut-mulut pun jangan duduk ganas sangat. Kadang-kadang bawa kepada murtad tak sedar. Kalau takdir kita mati ketika tu. Takdir kata kita dengar orang cakap begitu dan mati ketika tu. Tak kena semaya dah dia tu. Tak ada semaya dah. Okey nak cara-cara gilah. Kita tak semaya dah. Kerana nyata murtad dia kalau kecek bersenda-senda dengan urusan agama lagu tu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh main-main. Tu. Dan tiada minuman yang lazat, dia kata. Illa hamiman wa ghassaqa. Malaikan. Malaikan. Apa malaikan? Yakni tetapi yang mereka rasanya, gapo? Hak mereka yang dapat rasanya, gapo? Minuman tak akan dapat. Kesejukan, ketenangan, tidur, apa semua tak akan dapat dalam tu. Orang kabir ni. Malaikan. Kecuali yang tetapi yang mereka rasanya hamiman, ayat yang sangat hangat, ayat yang sangat panas, ayat gelegok yang sangat panas. Hamim ni ayat gelegok yang sangat panas, gelegok daripada neraka Jahannam. Kalau gelegok Allah Taala minum air hamim. Allahu Akbar. Tuai air panas dalam perut. Nganga tu gru. Lepas tu tiap-tiap kali tuai tu habis segala kulit-kulit gerum. Hatul lekat tulah. Habis gi sekali dengan isi-isi. Gerum. Lepas tu Allah Ta'ala bangkit hal lain pula. Maknanya jadi kulit lain pula. Gerum lagu tu lah bergilir gati. Lagu tu gerum. Kalau siksa semua. Hamim. Hamim ayat yang hangat. Air panah. Sangat-sangat panah. Sangat panah. Bukan tak tahu kata panas tahu mana. Kita ni kalau atas dunia ni bila kita rebus air, kadang-kadang kita ukur dengan termometer ke apa tu, kita ukur dengan alat-alat mengukur dia tu, kita akan dapat rasa ni sampai ke 100 Celsius 100. Kadang-kadang kepanasan api biasanya dia sampai kepada tu ya, sampai kepada 100 Celsius. Tapi kalau tambah kepanasan lagi akan naik sampai ke 200. Akan nak sampai ke 300. Tetapi di dunia ni sekadar mana je kesudahan bagi kepanasan tu. Kita tak sekadar tu je. Tu pun panas cakap dah. Tapi di neraka Jahannam tu you sampai ke tahap mana? Berapa 1000, berapa berjuta Celsius. Tak tahu. Kepanasan air tu sampai ke sehabis-habis panas. Sangat hangat. Wa ghassaqa, dan danau. Ayat yang sangat hangat dan danau. Danau ni air danau. Air danau. Air danau ni
campuran daripada nanah dengan apa dia, dengan darah lah tu dah. Air dana. Tapi dana ni dana bagi ahli neraka dan dana daripada ahli neraka. Hak tu duk boleh minumnya. Air dana, air nanah. Hak ahli neraka duk tu manyak ni bila sebab manusia kita. Manyak bila bakar dah. Bila tu berbakar tu akan keluar juga dana-dana, air nanah-nanah yang daripada manyak. Tu air dana. Maka ahli neraka pun akan mengalir air dana tu. Maka Allah Ta'ala ambil air dana tu lah. Bagi ahli neraka tu jugalah. Memberi minum kepada mereka. Memberi minum kepada mereka. Dan dana ahli neraka yang ada. Kecek ya. Kita lagu tu dah. Dan dana ahli neraka jua yang ada. Yang kena kata lagu tu. Yang ada tu kira ya orang panggil ya kira istisna dengan malaikat tu dah tu tengok tu. Baca molek. Malaikat ayat yang sangat hangat dan dana ahli neraka je yang ada. Yang ada bagi mereka yang tu je. Tidak ada minuman, tidak ada kesejukan yang lain dah. Habis kat tu. Lepas tu hak tu musannaf kita mulai baru tu dibalah mereka itu jazaa'u wifaqa. Dia takdirkan muta'allaq mari. Semula. Insya-Allah kita sambung lagi pada esok hari itu. Kalau tidak ada keuzuran gapo, insya-Allah kita ada sambungan lagi pada ayat yang seterusnya, iaitu jazaa'u wifaqa. Ini pun satu juga Allah padai dengan muka. Ayat ni orang panggil seolah kata padai dengan muka, padai dengan kerja. Kerja banyak tu padai dengan balasan. Kalau kerja banyak ni boleh duit banyak ni, padai dengan kerja. Jazaa'u wifaqa. Hak ni pun serupa, padai dengan kerja. Kupur ni setinggi-tinggi dosa dah, padai dengan setinggi-tinggi azab neraka. Pada jazaa'u wifaqa. Allah takutnya bila dengarkan jazaa'u wifaqa ni, takut. Kerana bila kita renung diri kita pun bukan orang baik mana lagi. Banyak kesalahan kita dengan Allah. Banyak kesalahan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Banyak lagi hak kita yang belum tertunai. Banyak lagi kesalahan kita. Maka Tuhan akan balas juga sesuai dengan amalan kita tu. Jahat tahu ni, ya balas tu. Wifaqa. Muafakat dengan amalan kita. Orang kafir, muafakat cara kafir. Kita orang beriman yang fasik pun, dia akan balas dengan cara ni. Sebab itulah jazaa'u wifaqa ni takut. Ni adik dia dah tu. Adik betul dah. Dia tak azab lebih. Sesuai dengan kerjaan tu. Sekadar tu dulu. Kemudian kata jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Allahu akbar. Ni berkecek masalah. Ni hak Nabi duk dengar semua ayat-ayat begini dalam surah ni. Nabi duk naik uban ni. Duk dengar semua bila baca mari fikir, bila masa mari rusing perkara tu. Rusing tentang kedudukan tu. Lebih laginya rusing terhadap umat ni akan sentuh, akan bertepuh, akan jumpa dengan perkara tu. Akhirnya membawa kepada Nabi tu beruban naik banyak. Sehingga sahabat kita tanya, ya Rasulullah, nampak bertambah uban pula tu ya Rasulullah. Rasulullah nampak uban banyak pula. Nabi kata syayyabatni hudun wa amma yatasaalun. Dan akhir lagi ada lagi beberapa surah Nabi kata, yang buat aku berubannya ni surah Hud satunya. Salah satu daripadanya surah ni, surah amma yatasaalun ni. Tak uban macam mana dalam surah ni berkait dengan masalah azab-azab dan juga perkara yang mengandungi siksa-siksa di akhirat, membawa kepada runsing Nabi terhadap umat dia, sehingga akan membawa kepada dia tu beruban. Pak kita umat dia ni tak ada rasa husing ngetik kan? Tentang ayat-ayat dalam surah ni. Kena ambil fikir sama, kena ambil sama juga.
Kena rusing juga. Tu mudah-mudahan insya-Allah kita dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Maka sekadar ini dulu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan kepada kita semua dalam keadaan kita dalam menempuhi virus Covid ni lagi ni. Allah Taala melindungkan kita dan semoga amalan kita ini diterima oleh Allah dan menjadi amalan yang ikhlas kerana Allah, dan menyebabkan kita ni, amalan kita dapat menyebabkan terangkatnya bala-bala yang sedang menguji dan sedang menipu kepada umat Islam dengan cara khususnya di hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha', wa 'amalin la yurfa', wa du'ain la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'an, rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.